Right. So ini adalah pasal tentang water infiltration. So kita buat simulasi untuk tentang water infiltration. So water infiltration in unsaturated soil is governed by Richard equation. So Richard equation oriented downward flow dalam bentuk ini. So yang ni adalah diffusivity dia. So sini ada diffusivity kan. Tapi kita bincang sikit tentang persamaan ni. Persamaan ni ada bahagian kiri dengan bahagian kanan. Bahagian kiri adalah dia mengawal perubahan kandungan air dalam tanah. Okey, perubahan. So perubahan dia ada sel kan, sel. So gambar yang kamu tunjuk saya tu ada banyak sel kan. Dia ada satu tanah yang dalam, dia pecahkan kepada sel-sel. So setiap sel ni dia di-govern oleh satu persamaan Richard equation. So kalau dia ada 10 sel, so persamaan ni perlu selesaikan 10 kali ya. Sebab setiap sel tu dikawal oleh represented dengan satu Richard equation. So yang ni untuk satu sel. So tengok sini perubahan kandungan air untuk satu sel. So dia berubah dengan masa. Dan apa yang menyebabkan dia berubah dengan masa ni ialah flux. Okay, flux. So flux ni ada dua. Satu ialah gravity. Yang kedua ialah diffusion. Okay. So ini adalah spatial flux. Spatial flux disebabkan gravity. Spatial flux disebabkan oleh diffusion. So dalam term ini, okay, dalam spatial flux ni V dia dipresentkan oleh hydraulic conductivity K darab dengan spatial derivative of metric suction respect to soil moisture content. Right, so persamaan dia ini ada K, kita tahu K adalah unsaturated hydraulic conductivity. Okay. So yang ini term ini pun ada nilai dia. So sini persamaan dia. Okay. So macam mana persamaan ni? Dia ambil apa? Dia ambil persamaan characteristic curve ini. Dia bezakan dia buat pembezaan. Dia akan dapat yang ni. Okay. Maksudnya dia ambil metric suction, tekanan negatif ini. Dia bezakan dengan soil water content. So dia akan dapat persamaan. So persamaan inilah yang mewakili term ini. So term ini sekali dengan unsaturated hydraulic conductivity akan memberi nilai kepada diffusivity dan nilai ini akan masuk di sini. Alright. So K ni sebab lah unsaturated hydraulic conductivity. So ini cara dia selesaikan nak tu. Cara kita nak gunakan Richard equation ni. So term dia diwakili oleh persamaan. So anda boleh lihat yang WM ini ialah metric suction head. So nilai dia adalah negatif. Sebab tanah ni kalau dia tak cukup air, tanah akan tarik air. So air yang ditarik itu dipanggil suction. Okay, mempunyai nilai negatif. Alright. So nilai adalah negatif. Bila air tu dah tepu, tekanan dia akan jadi kosong. Bila ada takungan air, tekanan dia akan jadi positif. Bila air dah sampai dah mula kering, dia akan jadi, daripada positif akan turun jadi kosong, daripada kosong dulu akan turun jadi negatif. So negatif ni adalah keadaan di mana tanah itu separa tepu. Kalau tanah itu penuh dengan air, dia akan mempunyai tekanan kosong. Bila tanah itu separa kering, maksudnya sedikit basah, sedikit kering, tanah itu akan mengalami negative pressure. Itu situasi dia lah. So simulasi ni dia simulate keadaan tanah dalam keadaan separa tepu. Tapi air masih lagi boleh bergerak. Okay? Sebab tu kita ada itu infiltration front itu yang ada bahagian yang kering, ada bahagian yang basah dan tu kan. Alright, so ini adalah adalah derivative of metric suction with respect to soil moisture content. Okay. Alright, so K adalah hydraulic conductivity, tapi nama yang lebih tepat ialah unsaturated hydraulic conductivity. So Z ialah vertical axis dan dia adalah oriented positive downward. So nampak negatif dia oriented positive downward. Okay, dia turun ke bawah positif. Kalau dia positif, dia akan naik ke atas positif. Kalau dia sini nilai negatif kan, dia tukar jadi positif, dia akan oriented positively upward, bukan upward. Kalau ini jadi positif lah. So sekarang ni negatif. So dia is oriented positively downward. So kita L ialah volumetric water content dan T ialah time.
Alright. So kita tahu adanya characteristic curve. Characteristic curve ni dia nak tahu dalam keadaan tanah kebasahan yang berbeza, apakah tekanan dia. So mungkin tanah itu penuh dengan air. Bila tanah penuh dengan air, matrix suction akan jadi kosong. Bila tanah itu kering, sangat kering, matrix suction dia akan jadi sangat negatif. So dia ada hubungan dia. Hubungan dia dipanggil characteristic curve. Okay. So persamaan yang kita guna ialah Van Danielson. Ada persamaan, banyak persamaan lain, tapi persamaan yang kita guna ialah Van Danielson. Okay. Dan persamaan ni dia boleh digunakan untuk predict unsaturated hydraulic conductivity. Okay. So yang KS ni ialah saturated hydraulic conductivity. Okay. So persamaan ni dia ada mathematical derivation dia guna untuk terbitkan unsaturated hydraulic conductivity. So yang ni adalah hasil terbitan dia. Alright. So kalau lihat persamaan ni ada term yang kamu dah biasa dah. Yang ini adalah soil moisture content, volumetric water content. So soil moisture content ataupun volumetric water content adalah benda yang sama. Alright. Lepas tu ada theta A ialah residue water content. Residue water content ni adalah kandungan air yang paling minimum yang wujud dalam tanah. So bila tanah tu sangat kering, kering. Yang paling kering sekali ialah theta A. Itu maksudnya. Theta A. Kandungan air yang kurang daripada theta A, air tidak boleh bergerak. Air itu akan tergulung kat tanah dia. Bila air itu sedikit tinggi daripada theta A, sedikit tinggi daripada residue water content, air itu akan mula bergerak dalam tanah. Ya. Walaupun tanah itu ada sedikit air, tak semestinya air itu bergerak. Air itu mesti lebih besar daripada theta A. Kalau dia kurang daripada theta A, air itu memang tidak akan bergerak, berguna. Okay? Itu maksud dia lah. Alright, so theta S bila air tanah itu penuh dengan air, dia akan kandungan air dalam tanah itu ialah theta S. Dia panggil saturated. Mana bagi ya? Saturated water content. Kalau air dah takung di atas tanah, dia memang theta A sama je, masih lagi kekal, tapi itu adalah takungan air atas tanah. Okay? Tapi kalau tanah itu penuh dengan air, you tahu lah nilai dia mesti theta A penuh dengan air. So bila tanah itu kering sehingga sehingga air tidak boleh bergerak, dia sudah sampai theta A. Okay, boleh faham? Boleh faham. Okay, so KS ialah saturated hydraulic conductivity. So ini nilai ini kita boleh tentukan melalui eksperimen. So kita ada L, kita ada M. Yang LM ni adalah pemalar. Okay, dia ada malar adalah fitting parameter. Alright, fitting parameter. So you boleh nampak kan, the derivative of matrix suction. Matrix suction dia mempunyai nilai yang negatif. Okay? Sebab dia adalah suction, dia adalah tarikan. Tekanan tak jenis tarikan. Okay. Alright. So equation 1 ni, persamaan ni, Richard equation ni, can be solved by converting it into algebra equation using cell-center finite difference method. So kita boleh pecahkan persamaan ni. Persamaan ni, Richard equation ni, dia partial differential equation. Dia tidak boleh diselesaikan. Untuk selesaikan dalam bentuk ni tidak boleh diselesaikan. Untuk selesaikan dia kita mesti pecahkan dia. Pecahkan dia guna finite difference method dalam bentuk algebra. Hanya dalam bentuk algebra baru kita boleh program. So program maksudnya kita boleh program dalam komputer, program dalam programming language. Dan programming language yang saya guna ialah Fortran. Banyak language lain yang boleh diguna, contohnya C++, C Sharp ke. Okay, so banyak program, Python ke, Visual Basic ke, semua itu ada program. So persamaan ni dalam bentuk macam ni baru kita boleh program. So maksudnya kita selesaikan dia dalam bentuk algebra. Alright, algebra equation. Alright, so ini baru bentuk yang boleh diprogramkan. So bila kita program ni, you nampaklah ada persamaan dengan tadi paper yang kamu present tu. Memang dia dalam bentuk algebra. Kalau bukan dalam bentuk algebra, dia tak boleh nak program. Alright, so assignment dia macam ni. So kita dapat equation ni kan. Tadi saya cakap tentang variable L, M kan. Ada lagi sini alpha, M, N. Okay. Semua ni ada fitting parameter. Okay. So alpha, L, N, M sama je. Adalah fitting parameter. So M is also a fitting parameter. Tapi M dengan N ni adalah hubungan. Okay. Adalah hubungan dia. So dia adalah fitting parameter. You boleh dapat nilai dia daripada eksperimen kan maksudnya. Okay, so ini contoh eksperimen, contoh assignment. So this work is intended to estimate how much water have infiltrated into unsaturated soil
when the soil of the when the surface of the soil is saturated with water. Bila permukaan tanah itu penuh dengan air, macam mana air itu meresap masuk ke dalam tanah. Itulah. So kita nak estimate lah berapa air yang meresap masuk ke dalam tanah. Alright. So ini parameter M, theta R, theta S, KS dengan L ni. So alpha, okay, kita buat eksperimen, kita boleh tahu apakah nilai theta S, okay, theta dan kita buat eksperimen, kita juga boleh tahu KS. So theta S saturated volumetric odor content, kita boleh tahu daripada eksperimen. KS ialah saturated hydraulic conductivity. So dua benda ni kita boleh tahu daripada eksperimen. Tapi daripada eksperimen juga kita boleh buat curve fitting untuk tentukan theta R, M, alpha, A. So theta R, M, alpha dengan L ni datang daripada curve fitting. Okay? Daripada curve fitting, kita buat curve fitting, kita boleh tentukan nilai ni. Yang dapat daripada eksperimen ialah theta S dengan KS. Alright? So bayangkan nilai ni anda sudah ada. Okay? Sudah ada nilai ni. So sekarang ni kamu nak buat simulasi. Okay? Kamu nak buat simulasi. So you kena buka soft ni. Okay. So ini ada source code yang saya bagi. Dia panggil source code lah sebab saya program kan. Source code, you boleh tengok sini. Okay. So ini adalah source code yang saya bagi. So dalam itu ada data. Okay. You boleh tengok data dia. Ada input data. So anda boleh tengok data input dia sini. So tadi saya kata ada tanah ni, katakan kita tengok soalan ni. Dia katakan tanah ni basah dengan air kan. So saturated with water. So apa yang berlaku? So kita kena tengok boundary condition dia. Boundary condition tu air ke doktor? Macam mana? Boundary condition. Boundary dia lah. So saya tunjuk sekejap. Nak cari nilai yang ada ni. Condition ni ada surface lah, surface. Okay. Dia ada dua surface boundary condition, satu atas, satu kat bawah. So sekarang ni kita selesai untuk satu dimension ni, satu dimension. Dunia ni ada 3 dimensi kan. Tapi dalam penyelesaian masalah ni kita hanya selesaikan satu dimensi saja. Ini saya bagi kamu nak sebutkan. Saya tengok. Okey, dah dapat.
So, kamu dah cuba ke? Yang cuba yang doktor bagi ni ke? Ya, you Ah, kan boleh buka, dah boleh ah, buka kan? extract lah. Ah, Food data model. So, you dah cuba buka belum? Yang water based VG ni, Van Gilminson ni. Hmm. Okay, so you boleh nampak kan? Nampak. So, you dah dapat Dah. dapat file tu belum? Ada yang boundary condition ni. Dah buka kan? Ah, Tapi tak apa, you tengok sini, tak apa, tengok sini. So, you tengok okay. sini. So, you ada itu boundary condition. So, you boleh lihat ni Z top boundary condition. Okay. Di sini, tengok nilai dia. Kita set dia berapa. Ini untuk theta S kan, kita tengok sini. Theta S. Ini untuk send. Untuk send. Okay, so tengok sini. Dia adalah 0.375. Alright? 0.375. So, ini adalah saturated. So, kita set dia hampir saturate. Kita tak boleh letak 0.375, dia akan gagal. So, kita set dia 0.37499. So, sini saya ada terangkan macam mana nak buat simulasi. So, water infiltration simulation, simulate water infiltration into sandy soil. Okay, ini contoh lah. So, step 1, ini table. Insert the value in table 1 to Van Newton. Okay, so kita start ni tutup ni dahulu. Kita buka, tengok bahagian Van Newton equation. Alright. So kita turun bawah, kita tengok lagi. Okay, so ini adalah Van Newton. So sama, parameter dia sama, semua sama je. Alright. Okay. So apa yang kita buat? Kita ambil ni lagi. Alpha 352 kita masuk. M masuk. Okay. Kita A masuk. Kita S masuk. KS masuk. Dan L masuk. Macam tu je. Alright. So kita masukkan nilai dia. Alright. So step 2. So bila dah masuk, kita boleh tutup. Kita kena save lah. File. Save. Okay. Lepas tu boleh tutup. Alright. So step 2. Step 2. Ini step 1 dah selesai. So step 2. For fully saturated topsoil, change Z top. Okay. Z top boundary in the boundary condition are in input value to 0.37499. Ini boundary condition. Kalau kita tengok kalau fully saturated, dia mesti sama dengan theta S kan? So, theta S ialah 0.375, tapi kita letak 0.37499. So, kalau kita lihat penjelasan dia, so kita change input value dia, boundary condition 0.37499. So, boundary condition ini top boundary ya, bahagian atas tanah. Okay. So, this is to say that the soil surface boundary is approaching water saturation 0.375. Okay. Similarly, when you simulate for silt clay, use slightly smaller value than the respective theta S. So kita kurangkan satu nilai. Okay. Kurangkan satu nilai supaya dia jadi macam ni. Boleh faham? So kalau kita asalnya nilainya 0.375, so kita kurangkan dia sikit jadi 0.499 supaya simulasi dia tak gagal. Kalau kita letak 0.375, simulation dia akan gagal, fail. So kita kurangkan satu nilai. So maksudnya apa yang kita buat, kita ambil yang 0.375 ni kita minus lah, kita minuskan nilai
0.000001. Itu maksud dia. Alright. Kita boleh dapat nilai ni dah masuk. Okay. So kita lepas tu save dan tutup. Okay. So kita pergi ke step yang seterusnya. Step 3, step the initial. So bila you nanti tengok kalau you buat untuk silk clay pun sama. Tengok silk silk saturated 0.489, clay 0.459. So you kena minus lah. You kena minus 0.0000001. Sama juga itu ni. Okay. Alright. So step 3, set the initial soil moisture content. So ini initial condition. Initial condition mesti ada. So set the initial soil moisture content as theta R plus 0.0000 plus 1. So kalau kita tengok theta R ni asalnya theta R ni 0.053. So kita campurkan dengan satu nilai kecil, kita akan dapat 0.053000001. Okay. So ini nilai dia. Always make sure initial soil moisture content is always greater than theta R. So apa yang dia masukkan di sini ialah kita nak set kita punya initial condition untuk tanah kita. Initial condition. So kenapa perlu initial condition? So katakan tanah itu, okay, asal tu tanah itu kering, right? So tanah itu mungkin kering asalnya, ataupun mungkin dibasah. So tak mungkin tanah itu selalu kering. Okay, alright. Jadi untuk simulasi ini kita nak air itu infiltrate ke dalam tanah. So asalnya tanah itu mesti ada sedikit air kan. So apakah air itu? Air itu ialah initial condition. So pada asalnya tanah itu ada berapa air, itu maksudnya. So bila tanah itu asalnya ada air, mungkin di air ialah theta R. So kita set dia kepada theta R lah. So you tanya saya, sini initial soil moisture content ni boleh tak tinggi, lebih tinggi daripada nilai? Boleh. Dia akan mesti berada di antara 0.053 hingga 0.375. Kalau tanah itu tak penuh dengan air, memang tak akan ada air yang masuk lah. Kalau tanah itu kering, air itu akan boleh meresap masuk ke dalam tanah bila berlakunya hujan contohnya, atau you siram air ke atas tanah. So yang buat simulasi ni kita nak tahu pada awalnya kandungan air dalam tanah tu berapa. So sekarang kita set pada awalnya kandungan air dalam tanah ialah 0.053. 0.001. Itu maksud dia lah. Alright. So ini adalah initial condition. Alright. So sebab tu kita ada initial condition. So kita set kita punya initial condition ialah 0.053. 0.001. Alright. So bolehkah nilai ni lebih tinggi? Boleh. Asalkan tidak lebih daripada, asalkan dia tidak lebih daripada 0.375. Dia boleh 0.1, 0.2, 0.25, 0.3 pun boleh. Kalau 0.4 tak boleh lah, lebih daripada ini. Tak mungkin. Okay, faham tak? Faham. Okay, so initial condition kita set dia hampir kering, tapi tak kering sepenuhnya. Okay, hampir kering. So always make sure the initial soil moisture condition, theta L, is always greater than theta R. So theta R dia 0.053. So kita pasti pastikan nilai yang kita set kat sini ni sedikit besar daripada nilai. Alright, mesti. Alright. So kita set dia lah 0.053 0.00001. Alright. So B, set the bila you buat untuk silk clay sama juga. Silk clay pun sama juga, kena tambah sikit supaya dia tak kering betul. Alright. Mana pergi? Okay. So kalau you tak set, otherwise the simulation will fail. So kalau tak lebih besar, dia akan gagal. Alright. So B, set the simulation depth to Z depth 0.15. So kedalaman tanah itu kita set dia 0.15 meter. So you tanya saya, boleh tak saya set 1 meter? Boleh juga. 2 meter, 3 meter, 4 meter, 6 meter, boleh. Tapi untuk case study ni kita set lah 0.15 meter. Alright. So
So set number of cell to 50. Number of cell ni. Tadi you nampak kan, you present tadi tunjuk ada cell kan. Slip dia. Ini sel dia. So kita ni, apa yang kita buat, kita pecahkan 0.15 meter ni kepada 50 sel yang kecil-kecil. Boleh faham? Boleh. So setiap sel ni adalah delta Z ada kedalaman dia. Setiap sel ni diwakili oleh Richard equation. So kita tengok Richard equation ni. Dia ada Richard equation ni dalam bentuk algebra kan. Tiap persamaan ni mewakili satu sel. So katakan you pecahkan dia kepada 50 sel ni, you set dia untuk 50 sel. So persamaan ni akan dikira 50 sel untuk 50 sel. Setiap sel ni ada satu persamaan ni. Boleh faham? Faham. So persamaan ni kena diselesaikan 50 kali untuk 50 sel tu. So setiap sel ni ada satu persamaan ni. So untuk tahu air tu masuk ke dalam tanah ni, setiap sel ni diwakili oleh satu persamaan ni. So 50 sel, persamaan ni akan muncul lah 50 kali dalam simulasi tu. Boleh faham? Faham. Alright. So sebab apa kita nak guna sel ni untuk mewakili persamaan tu? Sebab persamaan ni mewakili perubahan kandungan air dalam sel tu. Tengok, perubahan kandungan air dalam masa. Okay? So kita tahu lah maksudnya perubahan kandungan air dalam sel tu dengan masa. Dan setiap sel ni ada input air masuk dan keluar. Air masuk melalui dengan cara diffusion ataupun gravity. So sel ni, persamaan ni mengawal air masuk keluar melalui diffusion, proses diffusion ataupun melalui proses diffusion dan juga proses gravity. Okay? So boleh nampak lah. So pecahan sel tu menjadi bermakna lah. Bila sel tu diwakili oleh Richard equation. Faham? Faham. So hasil daripada itu kita tahu lah, sel tu punya perubahan kandungan air dengan masa. So ini untuk satu sel. So ada 50 sel, 50 sel ada benda ni yang mengawal perubahan air dalam sel tu. Okay? Alright, so we tengok kalau you set dia 50 sel, this means that each cell is 0.15 divided by 50. Okay? So each cell ialah 0.03 meter. Setiap sel kedalaman tu, delta Z dia tu ialah 0.003 meter. So this imply that we break the depth of 0.15 meter ni kepada 50 individu vertical cell tu. Yang asalnya kalau 0.15 kita tak pecahkan dia, satu sel je. Tapi bila kita pecahkan dia kepada 50 sel, setiap sel ni ada saiz 0.003 meter. So if you take 0.003 meter ni darab dengan 50 sel, kita akan dapat balik 15 meter. Yang kita dapat balik original dia depth. Alright, boleh faham? Faham. So kita dah kata initial theta L, so kandungan air asal dia, kita set dia nilai ni. Kita nak simulasi dia untuk tanah sedalam 0.15 meter. Kita nak sel dia ialah 50 sel. Kita boleh set 100 sel, 200 sel, 300 sel pun tak ada masalah. Okay, so kita set dia untuk example ni 50 sel. Okay, so apa kesannya kalau dia set sel ni kurang sangat? Kalau sel ni kurang sangat, mungkin simulasi tak tepat. Kalau sel banyak sangat, mungkin simulasi dia ambil masa terlalu lama. Dibayangkan, Richard equation ni, kalau ada 500 sel, dia kena kira 500 kali ya. So simulasi tak akan lambat. Itu maksudnya. Okay. So delta T ni ialah masa. Nampak sini kan, ada delta T. Ni delta T. So maksudnya kita nak kira ni, setiap 10 saat ni, kita buat pengiraan baru. Setiap 10 saat kita buat pengiraan baru. So itu maksudnya time step size. Okay? Boleh ke saya buat ni 1 saat? Boleh je. Tapi dia akan kira setiap satu saat lah. Setiap 1 saat dia kira satu saat. Sampai 10 saat dia kena kira sampai 10 kali ya. So kalau kita set 10 saat tu, dia hanya kira setiap 10 saat. Bila sampai 10 saat dia kira, bila dia set 10 saat yang kemudian baru dia kira. 10 saat yang kemudian lagi dia baru kira. Itu maksudnya. So contoh dia di sini saya dah tunjuk explanation dia. So set the time step size to delta T 10 second. So this means that delta T is 10 second for each simulation of soil moisture content. So setiap 10 second ini dia akan kira untuk 500 sel ni. Semua akan kira sekali. So untuk next 10 second dia akan kira lagi yang 50 sel ni sekali lagi. Itu maksud dia lah. Okay. So apa kesannya kalau you set 1 saat?
So setiap 1 saat ni dia akan kira yang 50 sel tu. So kalau dia nak capai 10 saat ni, dia akan buat sampai 10 kali lah. So masa tu sangat panjang untuk buat pengiraan tu. Sebab setiap pengiraan tu mengambil masa. Betul je. Alright. So bolehkah you set dia 100, 1000, 10,000 masa dia, step size dia? Boleh. Tapi you set besar sangat, dia akan jadi tak tepat. Dia ada masalah. So pengalaman saya 100 saat okey lagi. 1 saat you pun boleh set. Ya, tapi dia tak boleh kurang daripada satu second untuk example ni ya. Dia tak boleh kurang daripada 1 second. Alright. Kalau kita program balik, dia boleh calculate kurang daripada 1 saat. So ini tapi limitation program kita sekarang ialah 1 saat minimum. Maksimum sebesar mana yang nak, tapi biasanya kita tak pakai lebih daripada 100. Kita pakai minimum pun 1 second, maximum 100 second. Okay. Alright, so set the total simulation time to total time 1800. So kita simulate sampai 1800 saat saja. You boleh set sampai 10,000, 50,000 tak ada masalah. Ini sebesar mana yang kamu nak. Tapi lagi besar masa itu lagi panjang. So apa maksudnya? Maksudnya this means it will only simulate for water infiltration up to 1800 second only as a total time. Okay, total time. So the time will increase from 0 to 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, continue until 1780 seconds, 1790 seconds, and 1800 seconds. Then it stop the simulation. Itu maksudnya. Alright, dah faham tak? Okay, so you dah set semua ni, dah set, you boleh klik save. Okay, dan tutup. Okay, alright. Lepas tu, apa yang you perlu buat, you kena keluar. You dah set kan, tadi you dah set parameter punya parameter, you dah set boundary condition, you dah set initial condition. Alright, so you boleh keluar balik. Okay, so, ada perasan kan, bahagian mana? Bahagian data, okay. Bahagian data ni ada input dan juga ada output. Okay, output ni hasil kita ada kat sini ya. Tapi tak apa, kita tengok kita punya input dulu. Kita tengok kita punya simulasi dulu. So kita tengok kalau kita perasan kita punya output dalam tu ada data. Okay, ada data. Okay. Sebab apa ada data? Asalnya tak ada data. Asalnya kosong. Saya delete dulu Saya delete. Saya save. Delete. Saya save. Tutup So tengok asalnya tak ada data Sebab dia akan simpan rekod. Kalau ada rekod-rekod yang lama, dia akan simpan kat sini. So sekarang ni saya deletekan dia dulu. Saya pergi balik. Okay, keluar sini. Bahagian sini. Okay. Alright. So kalau saya klik, tadi saya dah set input kan. So sekarang kalau saya klik target exe ni ialah execution file. Execution file ni, bila saya klik ni, dia akan mula pengiraan semua ni. Pengiraan untuk reach equation. Dia akan mula pengiraan ni. Untuk boundary condition, untuk initial condition, untuk parameter. So dia akan mula kira reach equation untuk 50 sel tu. Setiap pengiraan tu 10 saat sampai 1800 saat. Okay. So saya klik Okay, dia tak muncul kat depan screen kamu. Ini bentuk dia. Lepas double click you kena double click Double click. Okay, habis dah. So dah habis, kita pergi ke data. Output. Kita tengok data semua muncul. Ini bisa 100 saat yang kemudian. Ini data dia. Okay. Sampai akhirnya dapat 1800 saat. Okay. Sebab apa ada iteration nampak iteration ni? Maksudnya dia kira tengok setiap masa pun ada. Setiap masa ada iteration. Setiap kali dia kira ni, dia tak boleh dapat jawapan yang betul. So dia kira. Dia kira sampai 139 kali untuk dapatkan jawapannya betul. Dia panggil converging Converging ni. So dia try error. Dia pernah belajar kan, try error ni dia akan cuba kira sehingga dia dapat nilai yang betul sehingga dia dapat converge. Maksud dia. So dia buat percubaan sampai 139 kali baru dia dapat jawapan yang betul. So baru dia paparkan jawapannya. Okay. So kalau you tengok balik itu file itu kat mana? Kat sini. Data. Ataupun saya buat Excel file yang baru.
tu lah ada data ni. Nak guna aja kot. Okay. So you dapat data, you pergi ke data akhir, you highlight data itu, highlight, okay. Lepas tu you copy, lepas tu you boleh paste, okay, paste special, text ke, oh dia keluar, kadang-kadang dia tak keluar, paste special, code, okay. So ini mungkin mudah sangat lah untuk dapat. Kalau kadang-kadang dia tak keluar, kadang-kadang dia muncul dalam bentuk line. Apa yang kamu perlu buat, kamu kena pergi ke sini data, text to column, okay, text to column. Lepas tu you guna step, you tekan space untuk kamu pecahkan dia. Kadang-kadang dia keluar dalam dua kolom lah, dia jadi satu kolom. So nak pecahkan dia, you kena guna sini lah, kena guna ni lah, text to column. Right, so you tekan space, lepas tu finish, dia akan keluar bentuk macam ni. Alright, lepas tu you boleh plot graph, insert graph, guna graph ini, okay, graph ini. Alright, lepas tu you boleh lagi select data, add, select ni, ini select ni, okay, title, lepas tu select ini lagi, highlight, okay. Kalau you nak senang, you copy ini, tak sini. So ini tak asalnya kolom C kan, kita tengok sini C. So sini D kan, you change lah D ni, jadi C jadi D untuk yang kedua. Okay, dapat bentuk lah. So ini bentuk ni bukan bentuk yang nak, kamu boleh edit sini. Cantik kan, kita bagi number. Certificate tak nak, certificate dia akan nak jadi bentuk macam tu. So pergi nombor, tengok perpuluhan dia, okay lah. Okay. Sini pun sama. You boleh tukar dia certificate kepada nombor. Nampak okey tak? Kalau tak okey, nak tambah lagi, tambah dia dengan titik perpuluhan. Tapi nampak dua macam okey je. Kita kekalkan dua. Okay. Right. So title ni boleh buang. Tak cantik lah title ni. Right. So you boleh change lagi. Change kat mana? Change kat axis. Bawah. Ni. So you boleh bagi nama. Bagi apa? Soy that. Soy that in meter. Right. So semua nilai yang kita ada dalam bentuk meter. Okay. Ada lagi, y axis tak label lagi. Pergi y axis. Kita labelkan dia. Dia punya legend nak letak ke tak? Untuk petunjuk legend. Apa dia? Legend punya petunjuk. Tak ada. Boleh kan? Tunjuk legend lah. Tunjuk legend. So pergi balik tempat yang sama. Legend. Ini. Macam lah. So simbol apa aku macam tak faham lah. So, ini. Second. Keluar second. Okay. So masa nanti atur sikit. Tarik sikit. Bagi yang nampak elok. So line kalau tak suka boleh buang. Delete aja. Tekan nilai delete. Tekan delete. Macam tu lah. Macam tu lah. Kalau ada lagi satu lagi, boleh tambah lagi. Okay, contohnya you nak plot lagi satu. Plot untuk masa yang berbeza. Ada lagi masa yang berbeza. Okay. Okay, you save kat copy kat space kat sini. Okay. So you boleh guna cara yang sama seperti tadi. Okay. Select data. Pergi Sama sini. step dia semua. You copy dia, copy. Okay. You add. Okay, yang baru. Add, you highlight yang baru ni. So okay sini C kan, tapi asal sini ialah O. Sini O lah. O. Doktor masukkan dah satu graf ke? Ni buat apa? Ni P. Maksudnya apa masuk kamu?
Dua-dua table ni, doktor masukkan dalam satu graf. Tu atau Ah, ya. kita buat setiap beza-beza graf. Oh, Agak. graf. Dia yang muncul kan. So, abang kata kita nak masuk lagi. Masuk lagi satu. 6 sekian. Okay, dah copy dia. Okay, dah paste. Okay, so buat benda yang sama. Okay, edit. Kita copy ni supaya kerja kita senang. Tak payah tarik-tarik lagi. So, kita add masa dia. Copy sini. Ini R, ini S kan. So, sini change kan. Ini R. Dan kat bawah S. Okay, nampak? Ni success. So, sini tekan S. Okay, keluar sikit. So, you rasa mungkin ini ramai banyak sangat ruang kosong kan? You boleh edit lagi. Edit. Di sini, you right click, lepas tu access format, you boleh ubah kat sini. 0.2 jadi 0.15. Contohnya. Jadi lah. Dan you nampak dia tak ada line kan? Line dia tak ada, tick mark tu tak ada. Ni buat major. Outside. Okay. Nampak tick dia pun outside. Nampak cantik sikit. Nampak tak? Nampak. Kalau you nak minor, masuk minor sekali. Minor inside ke? Itu. Minor inside ya. Nampak macam profesional sikit lah. Nampak tak? Nampak. Okay. So, itu cara dia lah. Itu cara kita buat benda-benda ni. Alright? Biasanya kita tak nak pakai ni, bentuk ni. Tak seronok. So, dia color dia tu. Kita nak tukar dia. Kita tukar bentuk dia. Kita pakai black and white saja. Black and white. Kita nak tukar dia punya tu. Marker dia. Square. Square tu hollow. Contohnya. Fill, bagi dia hollow. No fill. Yang kedua, kita bagi dash atau ini. Line dia. Bagi straight. Okay. So, marker dia jadi black. Fill, no fill. Right. Ini kita lagi. So, marker. No fill. Warna hitam. Nampak. Ini ada warna, kita tak nak bagi dia ada warna. Marker. Gitu. Okay. So, ada kelebihannya sebab apa kita tak nak bagi dia warna. Sebab nanti orang nak buat printing kan. Nak publish ke, nak buat printing kan. Dia tak ada warna, tak nampak. Semua sama je. Okay. So, itu cara dia lah. Kamu ubah semua tu. Contohnya doktor, kan data kan kita ni 600 second kan, ni 1700 second kan. Maksudnya kita masukkan semua masa ke dalam satu graf tu? Tengok sini. Okay. Tadi ada lagi saya nak tunjuk ni. Ada pengiraan lagi kan? Tak ada lagi. Masa, maksudnya second kan?
Yang second lah, sini simulasi yang second. Kenapa? Maksudnya semua masa, maksudnya semua tempoh masa masukkan dalam satu graf. Ya, tujuan kita buat simulasi, kita nak tahu satu benda kan. So, kita dah tahu kenapa kita buat simulasi, apa yang kita nak cari. Kita tak masuk semua masalah ni. Sebenarnya, yang ni tak perlu. Yang ni, kalau kita buat graf, nampak ni, graf hampir sama, kita boleh buang dia, hampir sama. Tak perlu tunjuk benda yang hampir sama. Okey. Kalau ini dengan ni, okey. Sebab dia ada perbezaan kan. Tunjuk masa baru ada sebabnya. Kita faham? So, kita nampak dia punya succession lah. Daripada awal yang dia ada air, sehingga dia masuk, pelan-pelan masuk kan. Okey, saya tunjuk lagi. Yang hampir kering ni. Ni. Tak ambil, maksudnya tak semua masa lah, ambil yang ada perbezaan je lah. Ambil yang berkaitan. Saya tunjuk ni. Nampak tak? Ini. Beza. So, second. So, you boleh ubah lagi. Ini kan. Ini naikkan dia. Okey. Baru betul boleh. Alright. So, nampak tak? Nampak succession dia lah. So, ada lagi pengiraan dia. Okey, dah tunjukkan pengiraan dia. Tadi tak habis lagi. Sudah sampai bawah. Sudah sampai masa you buat execute ni. Okey, execute file. Alright. Ini contoh dia lah. So, go to the output folder, open simulation result, scroll down to the very bottom, copy all data, 1800 second. Tadi kita dah buat kan? And paste in the Excel file. So, the first column of cell is a cell depth. So, ini adalah kedalaman tanah. And the second cell is a soil moisture content. Ini tadi yang kita plot lah. Soil moisture content. Alright. So, plot graph lah. Kita tak plot. Alright. So, kita dapat bentuk macam ni. Alright. Okay. So, kita nak kira, ini contoh pengiraan. Tak semestinya ini kita pakai, kita boleh ubah ni. Okay. So, tujuan pengiraan ni, kita nak tahu berapa air yang masuk. So, apa yang berlaku di sini kan? Dia ambil theta S minus theta R ni, bagi dengan 2. Tujuan dia buat ni, dia nak tahu berapa air yang masuk. Sebab kita asalnya kita dah set lah theta R ni, asalnya tanah tu hampir kering. Hampir berada dalam keadaan di mana air langsung tidak bergerak. Alright, so theta R. So, kita masuk air tu penuh, yang kat surface ni, biar dia saturate. Okay, so kita tahu ada perbezaan dia. Daripada theta S ke theta R ada perbezaan dia. Dan kita tahu kandungan air yang masuk. Sebab asalnya theta R. Yang sekarang, air masuk tu theta S. So, kita minus dengan dia. So, campur balik dengan theta R, kita boleh tahu lah. Bagaimana waterfront dia. Waterfront, center of waterfront. Okay, so tengok balik yang tadi kita plot. Kita tahu dia theta S. Ini theta R. So, kalau kita ambil ini, minus dengan ni, kita tahu lah nilai dia, beza dia berapa kan. Lepas tu kita campur balik dengan theta R nilai ni, kita akan dapat center point dia. Okay, center point dia. Itu maksud dia. So, theta S minus theta R bagi 2. Theta S minus theta R bagi 2, you akan dapat jarak dia sini kan. So, you campur balik dengan theta R sini, dia akan dapat nilai tinggi dia berapa lah kan. Center point dia tu. Boleh faham tak? So, dapat nilai dia 0.214. Betul tak? 0.214. 214 sini ya. Tengok nampak ni, center point dia. Center point dia. Alright. Kalau kita tak tambah dengan theta R tu, kalau theta R ni kita tak tambah kat belakang, dia center point akan turun lagi. Tu tak betul lah kan. Dia kena okay. So, locate where it is possible. Position of 0.214. Note that it is located between 0.234 and 0.212. Okay. So, 234 and 212 kat mana? Kita nak tahu 214 ni kat mana? Two, three, four, 212. Okay, 234 and 212.
So kita tengok 214 ni kat mana? 214 ni kat mana? 214, 214, 214. 214 ni di sekitar kawasan ni. 214 mesti di sekitar kawasan ni. So 214 ni mesti di antara 0.234 ataupun 23212. Okay. So kita nak interpolate ni. Nak interpolate dia punya center point. Tujuan apa? Kalau kita tahu dia punya center point, katakan untuk 1800 second ini, kita nak tahu berapa kesesuaian depth dia. Itu yang kita nak cari. So, kita buat interpolation lah. Kita buat interpolation. Kita tahu kita punya nilai. Yang ni, 214. Okay, 0.214. Okay. Kita tahu kita punya nilai 0.214. Kita minuskan nilai ni. Alright. So, bagi dengan nilai ni minus nilai ni. Tutup. Kita darabkan dengan bracket nilai ni tolak nilai ni. Lepas tu kita campur nilai ni. Betul? 0.0 8 897 0.0897 sama tak nilai? 0.0897 betul? So cara itu portion persamaan dia ada kat sini. Alright? Saya dah tunjuk kamu lah cara saya buat benda ni. Alright? Okay. So seterusnya sudah tahu dia punya depth ni. So air sudah masuk center point dia tu 0.0897 0.0897 sekitar sini. Okay. 0.0897 0.0 ini 5, 6, 7, 8 0.0897 sini sampai sini center point dia. Alright. Okay. Alright, so sekarang you nak estimate the total infiltrated water volume for 1 meter square of land using this equation. Alright, so you nak theta S tolak theta A darab dengan dia punya depth darab dengan area. So you boleh dapat nilai dia lah 0.0289. Alright. Okay. Nah, kalau you nak tahu dia punya water infiltrated rate, you ambil total volume dia tu bagi dengan masa, dapatlah. Right. So masa simulasi 1800 kan? 1800. Alright. Tunjuk sini. Okay. Kalau nak kira ni kena cari balik file tu. Tunjuk kamu. Okay. So tunjuk kamu lah cara penggunaan dia. Theta S, theta A. Kita kena dapatkan theta S, theta A. Ini theta S, theta A. So ini theta A, theta S. Right, nilai dia meter cube over meter cube, meter cube over meter cube. So we nak tahu V volume. Okay, so we ambil nilai ni tolak masa. Ambil saturated tolak ini darab dengan depth dia 1 meter square. Ya. So nilai ni adalah meter cube. So nilainya sini.
0,0289. 0,0289. Okey. Meter cube lah, betul tak? Okay. So, apakah maksud dia? Nilai ni, tolak nilai ni, you tahu lah beza dia berapa. So, you tahu di kedalaman dia. So, you boleh anggap berapa, boleh agak-agak berapa volume of air sudah masuk. Sebab sini center point. Ada yang terlebih masuk, ada yang kurang. Okay, so sini ada kosong, sini ada yang terlebih. So, you anggap dia lebih kurang lah kan, center point dia tu. So, you tahu dia punya kedalaman berapa, you tahu dia punya kandungan air yang masuk berapa. Sebab asalnya nilai ni. Dan yang masuk ni semua yang baru yang masuk. Okay? Dan asalnya tak. Okay, so you guna yang ni, kita S tolak kita A, lepas tu you darabkan dengan kedalaman dia tu. Dan you anggap saiz tanah dia tu ialah 1 meter square. 1 meter square ni maksudnya keluasan tanah tu ialah 1 meter square. Meter square. 1 meter square. Keluasan tanah. Tanah tu boleh jadi 100 meter square, 200 meter square kan. Maksudnya keluasan tanah atas tanah tu, surface. Itu maksud dia. Kadang-kadang you ada tanah 100 meter square. 100 lah. Ini lah kandungan air yang masuk. Kalau 1 meter square. So, kalau 1 meter square, ini nilai. 2.8. Kadang you ada 100 meter square, tak ada 100 meter square. Maknanya air yang masuk lah. Itu lah kisah dia. Ini sekarang ialah 1 meter square. Faham tak? Tanah itu ada dalam dan ada surface area kan. So you basahkan air di atas surface area tanah itu. So sekarang kita anggap surface area itu yang kita basah itu ialah 1 meter square. Itu maksudnya. So kadang-kadang you basah untuk 1000 meter square. Tak salah 1000 kan. Banyak air yang masuk. 8 meter cube air yang masuk. Supaya air itu boleh masuk sedalam ini. Boleh faham? Dengan masa 1800 sekian. Okay? So kalau dalam term macam saya heterogeneous kan, macam mana pula tu? Kalau apa maksud dia? Heterogeneous, adakah yang data ni semua kalau saya buat heterogeneous, Ain buat homogeneous, adakah sama ya? Tak sama. Tak sama. Kalau kamu nak senang, you tukar jadi homogeneous senang sikit. Kalau you nak tukar title jadi homogeneous boleh juga. Sebab heterogeneous, you kena deal dengan soal depth sini. Tunjuk lah. Yang tadi kan. Okay, kita habis dulu. So kita habis kira. Okay, DWD dapat nilai ni. Nilai ni. Dan rate dia tadi sini. Untuk rate, okay, dia ambil nilai ni, bahagi dengan masa simulasi. Masa simulasi dia 1800 sakat. Okay, so ini rate dia. So ini rate 1.6 second. Alright. Okay. So, okay, balik kepada tadi. Kalau you buat simulasi kan, dipecahkan dia per sel. Okay, tadi kita pecahkan per sel kan. Saya tunjuk tadi tu mana tadi? Okay, so tengok sini ya. Untuk sebelah sini, kita pecahkan sel dia tu kepada 50 sel. Dan setiap sel ni asalnya mempunyai nilai initial condition sebanyak ini. Alright. Tapi untuk case homogeneous ni, kita kena bezakan dia. Setiap sel kita tak buat macam tu dah. Kita akan siapkan 60 sel tu. Satu sampai ada 50 sel, kita siap 50 sel. Dan setiap itulah. Setiap sel ni mungkin mempunyai nilai yang berbeza untuk initial condition. Dan Van Newton equation yang ni, parameter ni akan berbeza untuk setiap kedalaman yang berbeza. Sebab dia mungkin clay. Tengok kalau dia tengok sini, kalau sand dia pakai nilai ni, silt pakai nilai ni, clay pakai nilai ni. So homogeneous ni dia akan deal dengan perbezaan lah.
Perbezaan jenis tanah tu. Boleh faham? Ya, faham. So dia akan jadi kompleks kat sini ya. Kalau you nak senang, saya rasa mungkin you boleh tukar lah. Tukar tapi you jadi homogeneous, tapi supaya kamu tak sama dengan siapa nama? Dengan Ain kan. Maksudnya saya tukar homogeneous. Tukar daripada homogeneous. Adakah kat result je ataupun whole saya punya FYP ke macam mana? Apa ni? Tukar dekat result je lah. Saya punya ni homogeneous ataupun keseluruhan saya punya FYP. Macam mana doktor kata tukar tu? Kalau you nak tukar daripada homogeneous, keseluruhan FYP kena tukar juga sebenarnya. Tapi saya rasa tak susah sangat, tapi kalau you nak buat homogeneous boleh buat je. Saya heterogeneous sekarang ni. Saya hetero. Ain homo. Ain homogeneous kan? Ain homogeneous, saya hetero. Kamu hetero. So saya rasa boleh lah, kekal je lah heterogeneous lah. Heterogeneous ni maksudnya you punya penggunaan case dia lain daripada ini. Dia satu step lebih kompleks. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh. Padahal yang nak bezakan saya dengan Ain tu macam mana? You heterogeneous lah, dia homogeneous. Tapi step yang kat result ni sama. Tu macam mana? Takkan sama. Sebab Ain dia hanya buat sand, silk, clay ya, macam-macam lagi. Benda lain. Tapi kamu punya untuk satisfy that, you mungkin ada sand, silk. Boleh faham tak? Dua sand, silk clay tak ada macam ni. Tak semestinya. Kita ambil satu contoh. Hari tu saya bagi buku tu, you dah masuk tak? Tu tak habis lagi lah. Ada sikit. Ada dalam progress lagi. Masuk data tu, you tengok nak tanah tu ada sand, silk, clay, macam-macam campur-campur kan. Situ akan jadi heterogeneous. Boleh faham? Boleh. So nanti saya kena program balik untuk kamu, untuk case dia di mana. Yang ini akan berubah, ini tak akan sama lah. Okay? Dia akan jadi kompleks sikit. Yang ni case yang saya tunjuk kepada kamu ni sesuai untuk Ain saja, tak sesuai untuk kamu. Tapi you boleh guna ini untuk belajar lah. Macam mana water infiltrate into soil. Boleh faham? Boleh faham. Alright. Dalam data semua yang data kat buku tu, saya kena pilih heterogeneous je lah. Yang homogeneous saya tak pilih. Masuk kat semua? Masuk semua dulu. Buat masa ni masuk semua dulu. Masuk semua baru yang kita pilih. Tak. Masuk semua dulu. Okay. Nanti study 1-2K je. Tapi buat masa ni masuk semua dulu. Boleh faham tak? Faham. Okay. So ada lagi pertanyaan? Tak ada ikut. Saya confuse tu lah, heterogeneous dengan homogeneous tu lah. Kita nak pergi one more step further. So kita tengok masa. Okay, katakan kita tahu air masuk kan? Air masuk ke dalam tanah ni. Okay. Dalam masa yang berbeza, air masuk ke dalam tanah. Okay, sampai kepada kedalaman berbeza. Lagi lama dia seminit, lagi dalam air masuk. Okay. So untuk keadaan macam ni, kita nak tahu contohnya, kita boleh pick satu point. Contohnya kita akan set lah point yang kita pilih ini nanti ya. Tapi ini sebagai contoh. Katakan kita set air itu sampai kat point, contohnya kita nak tahu air itu sampai bila kedalaman tu, bila air itu sampai ke concentration, moisture content sampai 0.1. Dan kat mana berlaku ni? So kita try to interpolate lah kandungan air. Kandungan air tu contoh yang ini ya, 0.1 lah. Kita cuba cari 0.1 air ni sampai kat mana? 0.1 di atas sini mungkin. Okay, so kita try to interpolate 0.1 kat sini. Okay, 0.1 ini 0.1. Okay. Dia sampai ke kedalaman 0.104. 0.104. Sini 0.104. Sini. Nampak tak? Okay. So kalau kita buat benda yang sama untuk yang masa yang berbeza, ini 1, 6 tu. Okay.
Ini tak ada, tadi kita dah pakai dah ni. Kita boleh buang. Okay, kita cuba tengok. 0.1 kat mana? Kita nak guna ni. 0.1 ni kat mana? 0.1. Sini ya. So, kita sini ya, kita copy ya. Paste. Okay, dapat ni kan. Okay, 0.237. 0.0237. Ni tanggal kecil lah. 0.0237. Ini 1, 2. Sini. Nampak tak? Okay, so kita nak cari lagi untuk anda apa second? Anda apa second 0.2 kita tahu 0.1 ni. Okay, 0.1 ni kat mana ni? 0.1. Okay, mungkin sini ya. Kita kena interpolate 0.05. Ini dapat. Okay, untuk anda apa second ni? Anda apa second? 0.0. Dia hampir 0.6 lah. Sini tengok. Sini. Okay, so kita boleh buat satu table. Okay, satu second. Anytime. Okay, satu lagi 6 second. Satu lagi 1008. Okay, so dia sampai ke kedalaman, depth dia berapa? Depth. Kat mana? Depth in meter. So 1 second ke mana? Mana 1 second? 100 second, 100 second. Kosong. Copy dan paste. Paste special. Only value. Okay. So another second. Sini. Yang kita dah cari dah tadi. Value. So sini pula yang okay, sini pula yang 38. Paste. Okay, so kita boleh cuba plot graph untuk benda ni. Data. Row. Insert. Okay, kita cuba plot graph. Okay, select title. Add. Tak nak bagi title lah. Kita ambil X saja. Master. Y. Nampak? So kita hilangkan dia. Mungkin kita buat lagi satu lah. Buat lagi satu supaya dia nampak menarik sikit. Kita ada data sini tadi. Okay. Kita buat 100 second. 600 second. Ni kita buat 1002. 1002. Okay, kita ambil data 1002. So kita cuba buat benda yang sama. 0.1 mungkin ada kat mana? 0.1 mungkin ada kat mana? 0.1. Okay. 0.1 mungkin ada kat sini. Cuba tengok. Right. So ada kat bawah. Ini untuk 1002 second. 1002 second. Kita ambil ini, copy. Buat paste kat sini. Okay. Special value. Nampak apa point? Okay. Cuba buang line ni. Nak point saja ke? Kita cuba buang line, no line, contohnya. Okay. Lepas tu kita cuba nak labelkan dia. Label insert. Tak lah. Ini simulation time. Okay. Lepas tu depth infiltrated water infiltrated
Ya. Okay. Okay. So kita buang tak payah lah kot. Kita boleh buat tekan, kita boleh tekan kita punya itu nilai. Kita boleh buat trend line bagi equation R square, linear tak cantik, ini pun tak cantik, double limit, polynomial, polynomial Maksudnya tak cantik. nak kena bagi semua kena ke macam mana? Bagi semua kena lah. Dia buat lain tu. Tak cantik lah macam tu lah. Power, power lagi okey. Pasangan yang pendek dan tepat. Nampak? Macam tu lah. So nak cantik lagi, ambil lagi satu data. 1000 second. Okay. 0.1 kat mana? 0.1 sini. Okay. So copy, paste. Okay, dapat nilai dia. Ini 1000 second. So, Okay, 1000 second. So, copy. Paste spreadsheet. Ready? Nampak tak? Dia dah 5 point. So nampak tak? Apa kegunaan dia sekarang? Kegunaan dia, you boleh tahu dah. Okay, you boleh tahu air itu masuk sampai ke mana dengan masa of simulation. So you boleh guna persamaan ni. Tengok dia ada persamaan ni kan? Okay, dia ada persamaan ni, dia ada nilai ni. Bukan yang persamaan ni dia menjawab objektif yang ketiga saya tu. Yang ketiga. You nak tahu tu hubungan kan? Ini lah hubungan ni. Ini hubungan lah. Okay. So kita nak tunjuk ni, nak naikkan dia punya tu titik perpuluhan, titik nombor scientific. So increase decimal point 5. Okay. Dapat dia decimal point tinggi. So tujuan dia saya nak copy dia. Macam tak boleh nak copy. Kita kena copy semua sekali tak? Boleh copy. Okay, boleh copy. So right. So ini equation, kita boleh predict dia punya water infiltration depth. So letak water infiltration depth, letak D contohnya. Right, estimation time, letak time. Okay, so contohnya lah. So sini ada lagi meter
Yang ni adalah time. Ini second. Right? So, katakan saya nak pilih 1500. Oh. Betul tak? Saya tak tahu betul tidak. Saya tak betul ni. Oh, tersilap lah. Tersilap lah betul. Meter ni. Saya tak betul ni. Ke equation ni rasa yang copy y equal. Yang ni baru betul. 1500. Tak betul juga. Apa masalah? Salah dia kat mana? Oh, saya tak copy pun benda ni. Puasa. Saya tak copy ni. Salah, tak keluar. Oops. Okay. Nampak? So, 1500 dapat nilai ni. Alright, katakan 500 second. Okay, 500. Nampak ni. So, apakah kegunaan ini? Contohnya kalau you nak merancang tanah, okay, so you kena ada semua parameter kan? No. You kena ada you kena ada semua parameter ni. Tanah tu, mungkin you tahu tanah itu ada sand, silt, clay ke tahu lah, tapi you kena ada semua nilai ni. Lepas tu you kena masuk nilai dalam software. You kena buat pengiraan. Okay, baru you tahu sama ada air tu masuk atau tak masuk. Masuk tu, kalau saya supply air ni selama ni, dia masuk sedalam mana air tu pergi. Tak tahu kan? Tapi kalau you nak buat simulasi ni boleh, tapi you perlukan semua data itu lah. Ada banyak benda teknikal kan, masuk nilai ni, nilai tu, macam tu lah. Lepas tu you baru dapat ni. Lepas tu you tengok ni, you kena tahu lah air masuk sedalam mana. Tapi kalau saya buat persamaan ni, saya buat hubungan ni kan, saya hanya tunjuk persamaan ini saja, mereka sudah boleh kira lah air masuk sedalam mana. Itulah yang relationship yang check tu. Itu yang relationship yang kita nak check tu, yang last time maksudnya simplify. Ya, relationship ni nak memudahkan kerja. Orang boleh buat perancangan kat site tu. Orang pergi, okay, saya bagi air tanah itu penuh dengan air. Air itu akan masuk dalam tanah. Saya tunggu berapa jam, berapa second, berapa minit, air itu akan sampai sedalam mana. Katakan pokok saya itu ada 6 meter. Saya tahu lah 6 meter itu berapa lama dia air itu akan sampai. Boleh faham? Faham. So, banyak lagi hubungan ni kita nak boleh buat dengan cara ni. Banyak hubungan lagi. Okay? Boleh? Faham. Tapi saya kena try juga. So nampak kegunaan semua benda ni. Ada guna dia. Cuma tak nampak. Dia related lah semua. Okay, so sekarang boleh nampak kegunaan nampak.
So kamu punya kerja dengan Iron Man kerja sama je, dengan Siti Nurhaliza pun sama je. Cuma kamu heterogeneous, so you ada hubungan yang berbeza. Tengok tanah yang heterogeneous. Yang ni saya buat contoh ni lebih sesuai kepada air homogeneous. Tapi cara yang sama je. Cuma tanah itu dia heterogeneous, itu je. Alright. So untuk Siti Nurhaliza sama je. Siti Nurhaliza mungkin ubah surface lah. Yang surface tu surface yang water saturation yang berbeza sebab hujan yang berbeza kan, intensity hujan berbeza. So mungkin dia tak tepu sepenuhnya, di separuh tepu, kurang sikit lagi, lebih tepu sikit lagi, mungkin tepu penuh. Hubungan dia macam tu lah. Untuk Siti Nurhaliza tu boleh faham? Boleh. Itu ya, itu hasrat kita nak, objektif kita nak capai. So saya dah tunjuk semua benda ni sesuai untuk kamu, sesuai untuk Siti Nurhaliza, sesuai untuk Siti Nurhaliza. Okay, alright. Ada lagi tak pertanyaan? Tak ada lagi kot. Jadi saya kena try lah baru saya ada pertanyaan. Okay, saya send file ni kamu. Boleh tak? Saya nak minta agak senang saja lah. So you tolong ajar Siti Nurhaliza dengan boleh. Nurhaliza dengan tu Siti Nurhaliza. Kalau tak ada masalah boleh. Ini doktor record kan? Apa dia? Doktor record kan yang WeBack ni. Okay, ada record. So sekarang saya sendiri kan.